Faedah yang pertama, al-fawaid al-ilmiyah. Faedah yang pertama, Allah kata Yasin wal Qur'anil Hakim. Hazal Quran, Quran ini yang teguh, hakim, menunjukkan bahawa Quran ini yang teguh, yang mantap, yang kukuh. Tidak ada manusia yang boleh cabar Al-Quran sampai hari kiamat. Hari ini bersidanglah, awak nak bersidang di mana? Di Rome, Vatikan, di Los Angeles, duduk dalam hutan mana, nak lawan Al-Quran tidak akan tercabar. Allah Ta'ala buat dua huruf ya, Yasin, Hamim, pun mereka tak boleh nak ikut. Sedangkan huruf itu mereka guna. Huruf itu huruf yang diguna oleh mereka daripada cakapan mereka, tapi bila mari ayat gini mereka tak boleh buat. Kalau buat tak jadi, tak comel, tak sedap. Itu dia panggil i'jazul Quran. Baik, kita pergi kepada yang kedua, wal Qur'anil Hakim, Al-Quran yang penuh hikmat. Ayat ini menunjukkan kepada azamatul Quran, menunjukkan keagungan Quran, li'anna Allah Ta'ala aqsama bihi, karena Allah Ta'ala bersumpah dengan Quran. Wal Qur'anil Hakim, Allah Ta'ala tidak akan bersumpah kecuali bisyai'in mu'azzam, dengan sesuatu yang agung, yang hebat. Wal Qur'anul Karim azimun fi nafsihi, Quran itu sendiri mempunyai keagungan. Quran itu sendiri sebagai mukjizat yang kekal sampai hari kiamat. Jadi kita fokuskan mukjizat Al-Quran pada isi kandungan. Jangan fokus pada mukjizat Al-Quran. Kalau ada rumah terbakar, Quran tak hangus. Kalau ada banjir, Quran tak basah. Kalau ada apa-apa yang pelik-pelik, yang nampak sangat fizikal, itu tidak jadi masalah. Tak apalah. Benda pelik itu pelik lah. Tapi a'jab minhu, lebih pelik daripada itu, iaitulah Allah Ta'ala cabar dengan Quran ini untuk di challenge, dicabar. Tak ada siapa boleh cabar. Ini kita fokus di situ. Fokus kepada isi kandungan Quran. Yang ketiga, innaka laminal mursalin. Allah Ta'ala ta'kidul khabaril ham. Allah Ta'ala kuatkan setiap khabar yang penting digunakan dengan al-mu'akkidat. Dalam bahasa Melayu, bahasa Arab kata mu'akkidat, makna dengan huruf penguat. Huruf penguat. Apa dia? Innaka lamina. Itu dia panggil huruf penguat. Macam kita lah, terjemah apa kuat? Maka demi sesungguhnya. Sesungguhnya tu makna kena kuat tu. Tu makna sesungguhnya. Sebab apa? Walaupun tak ada lagi, sebab Allah Ta'ala sebut di sini menceritakan Nabi SAW. Ayat ini kepada orang mukmin. Orang mukmin tak engkar Quran, tapi nak menunjukkan pentingnya Quran itu difahami dan dipelajari. Kuat dia punya innaka laminal mursalin. Yang keempat, ayat yang sama lagi, wal Quran hakim innaka minal mursalin, ittisalun la yakhfa bainal muqsami bihi, hubungan yang tidak tersembunyi di antara perkara yang dijadikan sumpah itu, wal Quran, dan wa bainal muqsam alaihi, yang menjadi sumpah di atasnya, iaitulah risalatul Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi Allah Taala wal Quranil hakim innaka laminal mursalin. Mana Allah Taala bersumpah dengan Quran bahawa Quran ini mari pada Nabi, Nabi terbetul, Nabi terbenar. Siapa dia engkar maka dia kafir. Dia engkar Nabi. Jadi kata ulama, ayat Al-Quran ini menjadi dalil kepada benarnya dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai hari kiamat. Sampai hari kiamat. Dalil sampai hari kiamat. Sampai hari ini pun kalau orang nak cari mukjizat Nabi yang hidup, Quran. Banyak mukjizat Nabi. Naam, memang banyak pun. Mukjizat Nabi ni banyak. Makannya sedikit jadi banyak, air keluar dari tari dia. Kambing yang kurus Nabi kita pergi perah, susu keluar. Banyak. Tapi cerita yang didengari, kita yakin dan percaya dengan sanad yang sahih jelas. Tapi kalau kita nak tengok bukti nyata, Quran yang ada depan kita. Alhamdulillah.
Maka Quran itu menjadi dalil benarnya dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kelima, ala siratim mustaqim, di atas jalan yang lurus. Rasul membawa manusia di atas jalan yang lurus, jalan yang benar. Ayat ini mengandungi makna yang jelas bahawa tidak betulnya kata-kata al-mubahiyah, puak-puak batiniyah, kan, yang mengatakan kita ni kalau sudah sampai peringkat tinggi, tak ada lagi lah taklif, tak ada. Solat-solat ni bagi puak mana? Puak-puak yang duduk ahli-ahli syariat ni. Puak-puakmu tu kena maya. Aku tak payah dah pakai niat. Ini dia panggil puak kayu. Sebab Allah Ta'ala bayar al-mursalin, Nabi SAW sepanjang hidup dia, sampai Nabi wafat, masih lagi as-salat wa ma malakat. Nabi kata solat, jaga solat. Mari puak-puak makrifat, tarekat, maklipat ni, tak payah solat. Solat itu untuk orang syariat. Kami sudah makam tinggi, tak payah solat. Apa punya cerita ni? Cerita ajaran sesat. Sekarang ni kita tengok geng-geng ajaran sesat ni, ataupun ajaran yang menyeleweng, mula mencabar pihak berkuasa agama. Dia cabar. Dia kata kalau saya ni salah, kenapa pihak pejabat agama tak saman? Kenapa kerajaan tak ambil tindakan? Keluar buku pula, macam-macam buku pula. Boleh je relax je lagi. Cabar orang tu, cabar orang ni. Jadi kita kata kalau main cabar-cabar tu menunjukkan benar, kerajaan tak ambil tindakan tu benar, banyaklah benda benar. Jadi kelemahan pihak kerajaanlah yang bertanggungjawab. Kalau kamu nak jadi kerajaan, bertanggungjawab. Kamu tu humat al-Islam, penjaga agama Islam ini. Allah Ta'ala beri kepada kita sebagai penjaga agama. Kan? Pihak berkuasa agama. Kena bertanggungjawab dengan benda-benda ni. Tak boleh duduk diam gitu. Kita tak ada akta. Kalau tak ada akta yang boleh menghukum mereka, tapi kita ada mulut untuk menjelaskan kepada masyarakat kesesatan mereka. Dia membisu kenapa? Di saat orang mempermain-mainkan agama, bawa hadis palsu pun diam, bawa cerita benda palsu pun diam, bawa cerita-cerita hak palsu memang telah dinafikan kesahihannya pun diam. Habis sampai bila kita nak biarkan? Nak suruh masyarakat bawah balas sama sendiri, pihak berkuasa diam, kita kata ini satu kepincangan yang berlaku. Baik. Perkara yang keenam, bertanggungjawablah kita depan Allah Azza wa Jalla. Tak selesa tuan-tuan dengan kedudukan pangkat yang ada. Tapi kalau agama dibiarkan orang mempermain-mainkan dia, jangan. Ayat faedah yang keenam, Tanzilal Azizur Rahim. Al-Quran itu diturunkan oleh Allah yang Maha Kuasa lagi Maha Mengasihani. Ayat tanzil annal Quran munazzal. Bila kata Quran itu diturunkan, makna dia turun secara beruncit, berperingkat-peringkat. Itu dia turun. Syai'an pa syai'an. Selama mana turun Quran ini? Lebih daripada 22 tahun lebih. Hampir 23 tahun. Barulah khatam Quran. Daripada Iqra' sampai ke ayat terakhir, hampalah sampai kepada ayat al-yawma akmaltu lakum, dekat-dekat hampir-hampir dengan nak wafat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu dia panggil lama masa tanzil. Maknanya turun peringkat. Tak sama dengan Taurat dengan Injil, dia turun pop sekaligus. Itu dia panggil tanzil. Allah Taala turun. Yanzilu syai'an fa syai'an. Ada juga Allah kata wa Qur'anan faraqnahu. Quran. Kalau Tuhan sebut Quran itu makna sebuah Quran. Itu menunjukkan iktibar kepada nihayatul Quran. Nihayatul Quran, setelah 23 tahun dia jadi sebuah Quran yang terkenal dalam mushaf yang ada di tangan kita hari ini. Kita kata alhamdulillah. Yang ketujuh, Tanzil al-Azizir Rahim. Tambih, memberi peringatan bahawa yang menurunkan Quran ini dua nama Allah Ta'ala, iaitu Al-Aziz Ar-Rahim. Jangan berani cabar Quran, sebab Allah Ta'ala itu Aziz, gagah perkasa. Berani, tunggu.
Yang kedua, Ar-Rahim. Allah Ta'ala yang menurunkan itu yang bersifat dengan rahmat. Maknanya ayat-ayat dia walaupun nampak keras, tapi sangat diperlukan oleh manusia. Contohnya ayat potong tangan orang mencuri. Kalau kita fikir dengan otak kita, kasarnya. Allah Ta'ala kata bersifat dengan Rahman, kenapa disuruh potong tangan? Tuan-tuan dan puan-puan, saya sangat sedih tengok gambar-gambar yang ditularkan. Bila berlaku banjir, orang pecah masuk dalam pasar raya ke dalam kedai orang. Tuan dia kata, kalaulah mereka lapar nak makan, pergi ambil makanan. Ini buat lagi TV, buat lagi mesin basuh, buat lagi dengan oven, buat lagi dengan furun. Ni lapar ke apa? Elektrik pun tak ada. Allahu Akbar. Hinalah sebuah masyarakat yang ambil hak orang tanpa hak. Tuan dia kata kita izin ambil makanan sebab mereka lapar. Betul. Kita kata jazahullahu khairah. Tapi yang kau pergi punggah habis segala benda dalam kedai orang tu apa benda? La haula wala quwata illa billah. Oh, kalau kita tak ambil rusak, biar rusak kat situ. Kenapa pergi ambil barang orang? Kalau ambil tolong angkat ke tempat tinggi tak apalah, mulialah. Ini ambil buat lari ni kenapa? Sekarang ni kita kena ingatlah. Kan? Kamera TV, kamera CCTV, macam-macam alat ada. Kecuali total tenggelam semua sekali bangunan tu, punahlah CCTV. Tapi kalau tak tenggelam sebahagian, CCTV biasa duduk di atas. Sabar-sabar tuan-tuan, belajar-belajarlah ilmu. Dan belajar-belajar kita punya ilmu ni, kena belajar. Jangan tak belajar. Ilmu apa dia? Ilmu beriman pada benda gaib. Sekarang ni kita yakin dengan CCTV. Tapi kenapa kita tak yakin dengan Allah melihat pada perbuatan kita? Itu yang saya tekankan dalam penjelasan kita dalam peristiwa mantapkan akidah umat, iaitulah dengan bagaimana kita nak pasak dalam jiwa mereka sifat-sifat Allah Ta'ala maha mendengar, maha melihat, maha mengetahui. Kita tak yakin dengan CCTV, yakin CCTV manusia. Kalau dia teringat CCTV manusia tak punah, dia tak ambil barang tu. Dia tahu benda ni boleh tayang balik. Nak kata apa? Mari kita panjang pula ceramah sini tak habis. Maka dua sifat ini Al-Aziz Ar-Rahim bahawa ini semua kesan daripada rahmat Allah Ta'ala. Marinya Quran walaupun nampak kasar dia punya hukum, tapi itulah yang sepatutnya. Sebab hukum tak berjalan ni lah jadi masalah kita ni. Lepas hilang sana, hilang sini duit, runtuh bangunan, runtuh sana, banjir sana. Dia kata bila banjir berlakulah, timbullah pula balik. Siapa yang buat parit ni, siapa yang buat? Bila runtuh bangunan tak cukup semen, tak cukup besi, macam-macam. Sebab CCTV, iman tidak mantap dalam hati. Orang berani menipu walaupun untuk buat masjid. Na'udzubillah. Yang ke-8, dalla istiqra'ul Quran, mengikut kajian. Ulama-ulama buat kajian kepada Quran. Apabila Allah Ta'ala sebut Quran, dalam Al-Quran, maka dia akan ikuti dengan nama-nama dia. Macam ayat kita ni. Ayat kita ni, Yasin, wal Quranil Hakim, Tanzilal Azizil Rahim. Dalam surah Al-Zumar contohnya, ayat 1. Al-Jasiyah, ayat 2. Al-Ahqaf, ayat 2. Tanzilul kitabi minallahil azizil hakim. Maknanya ayat bila sebut Quran, Allah Ta'ala akan sebut sifat dia, nama dia Al-Aziz. Yang menurunkan Quran ni Al-Aziz Al-Hakim. Tanda tuan-tuan, surah Az-Zumar ayat 1, Al-Jasiyah ayat 2, Al-Ahqaf ayat 1. Falamma zakara tanzilahu kitab bayyana. Allah Ta'ala sebut yang menurunkan Quran ni siapa? Allah Ta'ala yang maha gagah perkasa, yang maha bijaksana, yang maha ke-19. Dalam ayat lain pula, dalam surah Ghafir, Tanzilul kitab minallahil azizil alim. Dalam surah Ghafir ayat 1. Dalam surah Fussilat, Tanzilum minar rahmanir rahim. Surah Hud, Kitabun uhkimat ayatu summa fussilat min ladun hakimin khabir. Dalam surah Fussilat ayat 41, Tanzilum min hakimin hamid. Dalam surah Yasin,
tanzilal azizir rahim. Allahu akbar. Kalau saya nak senarai ini panjang sini. Tuan-tuan boleh tengoklah dalam siri-siri kita yang lepas. Yang pentingnya bila Allah Ta'ala sebut tentang Quran, dia akan bagi nama dia, sifat dia. Siapa yang menurunkan Quran? Kenapa kamu tak percaya? Yang menurunkan Quran Al-Aziz. Al-Aziz itu ada sentiasa. Nak bagi tahu kepada orang, jangan berani-berani cuba nak lawan aku. Ar-Rahim, kesian belah. Al-Alim, Allah Ta'ala yang maha mengetahui. Baik. Kita pergi kepada yang ke-9. Fi qawlihi ta'ala, litunzira qawman ma unzira aba'uhum fahum ghafilun. Kerja Nabi nak mari bagi nasihat, menyampaikan nasihat kepada kaum yang telah terputus nasihat. Al-ummah allati bu'isa fiha Muhammad. Umat yang Nabi kita dibangkitkan padanya, iaitulah umat Quraisy. Tidak ada orang yang memberi nasihat kepada mereka. Tak ada orang. Kata Imam Ibn Kathir, ramai ulama tafsir kata, Inna Allah Ta'ala lam yab'as ba'da Ismail nabiyan fil Arabi illa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lepas Nabi Ismail dulu, tak ada lagi Nabi. Sehinggalah dibangkitnya Nabi kepada orang Arab ini, sehinggalah namanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mana Arab ni tak ada lah. Lama lah putus dia tu. Baiklah. Yang ke-9, 9 dah kita tadi. Yang ke-10 yang terakhir, laqad haqqal qawlu ala aktsarihim fahum la yu'minun. Allah Ta'ala tetapkan bahawa setelah dinyatakan hujah, dibawa dalil, dibawa bukti, tak dengar juga, barulah Allah Ta'ala jatuhkan hukuman cop. Laqad haqqal qawlu ala aktsarihim fahum la yu'minun, bahawa ramai di kalangan mereka yang kafir, yang tidak beriman, ay anna aktsaran nas min ahli jahannam, ramai di kalangan mereka tidak beriman. Maka Tuhan cop dah atas mereka bahawa mereka tidak beriman. Sebelum daripada jatuh hukum, dibawa Rasul, tak boleh kita nak cop lagi. Jadi sekarang ni sudah mantap. Maklumat sudah jelas, siapanya lawan lagi, maka mereka kafirlah. Na'udzubillah. Jadi ayat ini yang ke-10 ini maknanya setelah dibawa segala hujah, tak ingat juga, barulah dimatikan. Orang panggil mati stamp. Orang apa kata mati awal. Dan menunjukkan bahawa kebanyakan manusia kafir. Yang Islam tu sedikit bilangan yang nak banding dengan orang lain. Sebab itulah kita daripada beberapa kali kita ulang bahawa ramai tak semesti betul. Kalau nak kira macam tu, orang kafir lebih ramai daripada orang Islam. Orang Islam sedikit bilangannya. Yang penting kita istiqamahlah di atas landasan ini. Mudah-mudahan kita selamat, insya-Allah. Baik, para pelajar sekalian, kita akhiri 10 perkara dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Jangan lupa pesanan kasih sayang daripada Abu Anas. Ingat Jumaat, ingat selawat. Ingat Jumaat, ingat baca surah Al-Kahfi, insya-Allah. Dan jangan lupa doakan saudara-saudara kita yang sedang menghadapi suasana banjir. Saya tahulah pengalaman saya dulu, kalau setakat seminggu tak siap kita punya rumah. Seminggu